Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak bawa kawan-kawan semua, kita nak tanam pokok pakcoy. Jom tengok bagaimana cara Cik Tan pilih biji benih, bagaimana cara Cik Tan pindahkan ke dalam pasu dan Cik Tan akan buat masakan dengan menggunakan pakcoy. Okey kawan, ni adalah biji benih yang Cik Tan akan gunakan. So ni adalah biji benih jenis F1. F1 tu maksudnya biji benih yang berkualiti tinggi. So biji benih ni biasanya kalau Cik Tan semai, dia akan tumbuh. Okey, untuk semai benih pakcoy biasanya Cik Tan akan menggunakan sedikit kokopit dan juga tanah sawit berbaja. Jadi Cik Tan akan gaulkan dan Cik Tan akan masuk dalam bekas-bekas semaian. Kenapa Cik Tan menggunakan kokopit? Sebab kokopit ni bagi Cik Tan dia sangat membantu untuk pertumbuhan biji benih. Okey kawan, kalau ikut cara Cik Tan biasanya akan letak sedikit sahaja kokopit dengan tanah sawit ni. Sebabnya nanti bila biji benih ni tumbuh, ada katalah dia condong, kita boleh tegakkan dan kita boleh letak tanah lagi sedikit demi sedikit. Okey, ini adalah biji benih yang berkualiti tinggi dan biasanya kalau biji-biji benih yang berkualiti tinggi ni, dia punya biji benih akan berwarna. So yang ni untuk pakcoy warna dia biru. Okey, kenapa dia ada warna? Warna ni adalah sebenarnya racun kulat yang melindungi biji benih. Kalau kita semai, siput-siput ataupun serangga-serangga tak akan makan. Untuk semaian biji benih bergantung kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan rasa satu biji pun dia dah boleh tumbuh, kawan-kawan letak hanya sebiji. Tapi kalau kawan-kawan rasa takut dia tak tumbuh, kawan-kawan boleh letak 2 atau 3 biji. Okey, lepas letak biji benih, kawan-kawan letak sedikit kokopit tapi hanya letak sedikit. Tujuannya adalah untuk menutup biji benih dan kenapa Cik Tan letak sedikit? Supaya nanti biji benih senang untuk tumbuh. Kalau kawan-kawan letak dia terlalu banyak, nanti dia menyebabkan biji benih kita susah nak tumbuh. Okey, untuk proses seterusnya kawan-kawan perlu siram. Dan cara Cik Tan akan tutup dan Cik Tan akan letak dia di tempat yang redup. Okey, tujuan Cik Tan letak di tempat redup adalah untuk bagi dia cepat bercambah. Jadi bila kita letak tempat redup, dia akan mencari cahaya matahari. Dan ni dia membantulah proses percambahan biji benih. Alhamdulillah kawan-kawan, selepas 4 hari biji benih dah tumbuh. So nampak biji benih ni dia condong sebab dia cari cahaya matahari. Okey, dekat sini kawan-kawan boleh lihat anak-anak pakcoy ni dah tumbuh dan dia agak sengit. Sebabnya dia mencari cahaya matahari. Dan juga dekat sini kawan-kawan juga boleh tengok Cik Tan letak tanah dia sedikit. Tujuan dia adalah nanti kita boleh tegakkan dia masa proses penambahan tanah. Okey, dekat sini kawan-kawan boleh tengok bagaimana cara Cik Tan nak tegakkan biji benih yang sengit. Sebab tu Cik Tan tak letak tanah masa Cik Tan semai terlalu banyak. Okey, bila Cik Tan letak tanah ni sedikit demi sedikit, kita boleh bagi dia tegak dan kita boleh top up dengan tanah seperti yang Cik Tan buat dekat dalam video. Alhamdulillah kat sini kawan-kawan boleh tengok anak-anak pakcoy ni dia tumbuh dengan sehat. So waktu ni kawan-kawan boleh dedahkan dia dengan cahaya matahari secara perlahan-lahan. Okey, ini adalah anak-anak pakcoy yang sehat dan dia dah bersedia untuk kita nak pindahkan dia dalam bekas yang lebih besar. Okey kawan-kawan, dekat sini nanti Cik Tan nak tunjukkan kenapa Cik Tan sangat suka menggunakan kokopit waktu Cik Tan nak semai biji benih. Jom kawan-kawan, kita tanam pokok pakcoy dekat rumah. Sebab pokok pakcoy ni bagi Cik Tan dia sangat-sangat senang nak tumbuh berbanding dengan pokok lain. Sebab biasanya kalau Cik Tan semai pokok pakcoy ni, Alhamdulillah dia akan tumbuh dengan sangat-sangat subur.
Okey kan kawan, dekat sini kan kawan dapat tengok bagaimana mudahnya Cik Tan mengeluarkan anak pokok pakcoy ni daripada petak semaian. Sebab tu Cik Tan sangat suka menggunakan kokopit apabila Cik Tan semai biji benih. Jom kawan-kawan tengok bagaimana Cik Tan pindahkan anak-anak pokok pakcoy ni ke dalam bekas-bekas yang Cik Tan dah sediakan. So, yang ni Cik Tan menggunakan tanah sawit, Cik Tan menggunakan sedikit kokopit dan juga Cik Tan dah campur dia dengan baja Milagro. Okey, kalau cara Cik Tan akan letak tanah ni sedikit demi sedikit. Ini adalah untuk memudahkan proses pembajaan seterusnya. Okey kan kawan, kalau Cik Tan akan buang daun-daun kecil di bahagian bawah. Masa proses Cik Tan nak tukar dia ke pasu yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk nanti pokok Cik Tan ni dia akan lebih subur dan lebih sihat. Okey, seperti yang Cik Tan cakap tadi, kawan-kawan boleh tengoklah dalam video ni Cik Tan letak tanah dia sedikit demi sedikit. So, Cik Tan tak akan letak tanah penuh. Bila kawan-kawan letak tanah penuh, satu, bila hujan tanah-tanah kawan-kawan akan keluar. Yang kedua, kawan-kawan susah bila nak letak baja. So, yang ni Cik Tan letak dia untuk pasu yang Cik Tan akan lekat dekat dinding. Dan seterusnya, kawan-kawan perlu siram. Jom kawan, kita tanam pokok pakcoy dekat rumah sebab pokok pakcoy ni sangat senang hidup dan juga dia tak memerlukan kawasan yang besar untuk kita nak tanam pokok pakcoy. Memandangkan Cik Tan duduk dalam kawasan perumahan dan ruang tempat yang Cik Tan nak tanam terhad, Cik Tan akan tanam pakcoy ni dalam pasu gantung, dalam polybag, dalam pasu panjang dan juga Cik Tan akan guna dinding Cik Tan untuk tanam pokok pakcoy. Jangan kawan, kita tanam sayur dekat rumah selain cantik untuk kita lihat, dia juga memudahkan kita. Kalau kita nak makan, kita petik-petik dan terus masak. Jom seterusnya Cik Tan nak tunjuk kepada kawan-kawan baja apa yang Cik Tan gunakan untuk tanaman Cik Tan. Okey, seperti yang Cik Tan cakap tadi, pokok pakcoy ni dia tak memerlukan kawasan yang luas. Okey, yang ni Cik Tan tanam dia dalam pasu dan Cik Tan letak dia dekat dinding. Yang ni pula Cik Tan tanam dia, Cik Tan letak dalam pasu juga dan Cik Tan letak dia atas tembok. Okey, yang ni pula Cik Tan tanam dia dalam pasu gantung. Okey, untuk pokok pakcoy ni kawan-kawan, dia sangat suka cahaya matahari. Kalau dia dapat cahaya matahari yang penuh, pokok pakcoy kita cepat membesar berbanding kalau kita letak dia dekat tempat yang redup. Okey kawan, kalau untuk baja semestinya Cik Tan akan menggunakan baja Milagro. So baja Milagro ni adalah baja organik dan dia sangat-sangat bagus untuk tanaman kita. Bila kita menggunakan baja organik kawan, semestinya dia sangat-sangat bagus untuk tanaman kita dan juga bagus juga untuk kesihatan kita. Alhamdulillah kawan-kawan, ni adalah suami Cik Tan. Dia bantu Cik Tan lah untuk letak baja dekat pokok. So macam Cik Tan cakap tadi, Cik Tan lebih suka menggunakan baja organik sebab bagi Cik Tan baja organik ni sangat-sangat bagus untuk tanaman. Bila Cik Tan guna baja organik untuk Cik Tan makan sayur, Cik Tan rasa dia bagus lah sebabnya dia organik kan. Bila kita sebut organik maksudnya bagus untuk tanaman dan juga bagus untuk kesihatan.
Gunakanlah baja organik untuk semua tanaman anda kerana ia terbaik untuk tanaman dan kesihatan anda dan semestinya Milagro. Milagro booster tanaman anda. Jom kawan-kawan kita tanam sayur dekat rumah. Bila kita nak makan, kita petik-petik dan terus masak. Dan kita boleh makan. So yang ni cikgu nak petik sedikit sayur pakcoy cikgu. Dan sebenarnya untuk pengetahuan kawan-kawan semua, cikgu tanam sayur pakcoy ni peringkat demi peringkat lah. Jadi tak adalah cikgu ambil dia sekaligus. Okey kawan, bila kita tanam sayur dekat rumah ni paling bestnya adalah sewaktu kita nak tuai dia punya hasil daripada biji benih jadi pokok dan kita boleh petik dan kita boleh masak, kita boleh makan. Bila kita tanam sendiri sayur-sayur dekat rumah ni kawan-kawan, dia punya rasa bahagia tu waktu kita nak petik tu sangat-sangat seronok. Okey kawan-kawan, nanti cikgu akan tunjuklah sedikit menu kepada kawan-kawan bagaimana cikgu menggunakan sayur pakcoy ni dalam masakan cikgu. So memang seronok kawan-kawan, kita petik-petik dan terus masak. Okey, sebenarnya sayur pakcoy ni dia boleh besar lagi. Cuma kalau cikgu suka ambil dia waktu-waktu muda macam ni. Sebab bagi cikgu lah rasa dia lagi manis berbanding kalau kita ambil dia dah besar. Okey kawan, ni adalah menu ringkas lah daripada cikgu. So cikgu rebus sedikit pakcoy ni dan cikgu letak sos tiram. Dan yang satu lagi tu cikgu buat sup. Okey, ni adalah sedikit lah rezeki cikgu masa cikgu nak buat video ni. Buah tin cikgu dah masak. So cikgu dapat makan buah tin. Jom kita tanam sayur dekat rumah kawan-kawan. Bila kita nak makan, kita petik-petik dan terus masak. Okey kawan, ni adalah buah tin Iraqi. So buah tin Iraqi ni sebenarnya dia tak berapa besar tapi rasa dia sangat-sangat manis. Okey, jenis Iraqi ni bagi cikgu dia senang lah untuk kita tanam dalam pasu sebab dia tak memerlukan penjagaan yang terlalu rumit. Alhamdulillah kawan-kawan, cikgu dah selesai untuk buat video kali ni. So untuk video kali ni berkenaan lah bagaimana cikgu nak tanam pokok pakcoy. So pokok pakcoy ni sangat-sangat mudah kawan-kawan dia nak tumbuh dan dia juga tidak memerlukan kawasan yang terlalu luas. Jadi kalau kawan-kawan duduk dalam kawasan perumahan macam cikgu, kawan-kawan masih boleh tanam. Jom kita tanam sayur di rumah. Okey kawan-kawan, boleh bantu cikgu tekan like, share, komen and subscribe dan kita jumpa lagi dekat blog seterusnya. Bye kawan-kawan.